A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, walaupun lewat pukul 11 malam ya. Jadi di sini Ustazah nak beritahu kepada mereka ya yang dah makan ya, mengikuti sukatan ya yang Ustazah beri dalam masa 3 hari dan sebagainya. Jadi hari ini ya Ustazah nak kita bersama-sama yang mereka nak memahami ya perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. 3 hari Ustazah memberi kaedah makan ya, sukatan-sukatan untuk menurunkan suhu badan panas ya, orang penyakit 3 serangkai dan macam mana dan bagaimana untuk kita ya mudahkan berak dan sebagainya. Dan kita merasai benda itu tidaklah memudaratkan sesiapa yang makannya dan tak perlu panik. Itu yang Ustazah nak beritahu kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawa, terima kasih banyak cakap kerja Wawa. Ya, grup 1 dan 6 insya-Allah malam ni Ustazah settlekan ya untuk post besok. Malam kita orang buat kerja. Ya, banyak nampak ni. Ustazah nak hantar banyak kerja ya. Ada lagi banyak. Ada banyak. Yang kecil. Tak payah. Niat balut je lah. Buat balut pakai wrap je. Nanti tulis saja. Aduh buka. Lepas tu ya, Wawa tolong Ustazah tentang Al-Warid ya, yang mana kumpulan grup yang mana mereka nak Al-Warid tu. Dan Ustazah minta kepada semuanya, sesiapa yang buat Wawa tolong Al-Warid tu, Ustazah boleh nak percepat ya. Dan juga kalau boleh yang kalau diorang tak nak, lepas tu Ustazah nak buka kepada orang awam untuk sambung balik ya, sebab ramai orang memerlukan Al-Warid sekarang ni. Jadi siapa yang ni Ustazah perlukan yang tu. Kita nak habis kesingan sikit ni je. Sebab tu Ustazah tutup sekejap, nak bagi peluang untuk yang bahagian yang mereka nak. Kalau mereka tak nak sudah. Jadi Wawa minta tolong selesaikan yang itu. Ustazah minta tolong sangat-sangat. Ya, terima kasih Wawa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan kesihatan yang baik untuk Wawa dan suami Wawa, insyaAllah. Ya. Dan di sini Ustazah nak kupas sedikit lah ya, nak memberi kefahaman semua sesuatu yang di mana apabila dalam masa lebih pada macam kita 3 hari anda akan berak dan ataupun ada yang orang disebabkan dia kencing dan sebagainya. Ya, banyak benda yang Ustazah tengah buat R&D ya, macam-macam cara untuk membantu ya pesakit-pesakit sunnah ya, untuk ekonomi dan sebagainya. InsyaAllah semuanya dalam urusan Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi, di mana Ustazah cuba buat bagaimana masalah pesakit-pesakit yang lain ya, untuk kita memberi keyakinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam pada Ustazah Cik Rosli, boleh Ustazah nak jemput untuk bertanya apa-apa. Siapa nak bertanya dengan Ustazah ya, apa tindak balas ya, apabila you all makan, cara kaedah yang Ustazah ajar tu, ada sesiapa nak bertanya dan adakah bersiap sedia ya. Sebab Ustazah minta maaf banyak bila Ustazah cuba dalam Telegram, Ustazah tak tahu apa masalah. Bila Ustazah cuba berbual dalam Telegram, masalah yang Ustazah hadapi ialah handphone Ustazah tak boleh dengar suara orang sangat. Jadi Ustazah kena letak dengar betul-betul. Ya, jadi insyaAllah ya, dah siap sedia Encik Rosli dan nanti Alia ataupun Kak Sining tak tidur lagi ke? Sining tidur dah? Kalau dah tidur biarlah ya. Kalau harap kita boleh kongsi malam ni, insyaAllah. Rupanya ramai yang ya cuti sekolah ya, ramai yang cuti sekolah ya. Ustazah minta maaf banyak. Jadi ni nampak ni Ustazah tengah buat apa ya, Ustazah tengah buat R&D ya, sampel-sampel R&D yang Ustazah sedang buat ya, sampel-sampel R&D banyak ya, untuk kita sama-sama coklat dan sebagainya ya, untuk dibantu anak-anak kita ya makan yang sihat ya. Macam mana Ustazah buat coklat campur dengan madu tu, di mana coklat yang kita pakai tu coklat yang high class dan sebagainya. Orang ada masalah berak dan sebagainya ya, anak-anak kita ya, anak-anak yang kadang-kadang ya
sesuai untuk apa. Dan Ustazah nak beritahu kepada semua, mungkin you all semua tak tahu ya, kadang-kadang kita minum susu ya, ada susu minum, kalau kita minum terlampau banyak susu boleh ke? Kadang bila kita minum susu terlampau banyak ya, salah satu dia akan mengundang kutu. Ini ramai you all tak tahu, tetapi bila kita minum terlampau banyak susu akan mengundang kutu. Tahu ke tak tahu ni? Cuba komen sikit, tahu tak tahu ni? Ya, bila kita banyak minum susu dia akan mengundang kutu. Ya, jadi orang ramai tak tahu ya, salah satunya puncanya adalah susu. Jadi di sini Ustazah sementara kita nak bercerita tentang susu ya. Ramai orang kata susu untuk ni, susu untuk ni. Tetapi susu ni pun ada syarat ya, bukannya semua boleh diolah dan diminum susu tu. Ya, susu ni ada cara dia, ada grade dia, ada sebagai macam-macam. Jadi di sinilah ya Ustazah nak beritahu. Jadi tu kata you all comment, Ustazah nak beritahu ya, mungkin you all tak tahu. Minum susu, bila kita terlampau banyak minum dia akan mengundang kutu. Salah satu. Jadi ini yang kata perlunya kita belajar, menuntut ilmu. Jadi kita akan faham. Selalu orang kata susu tu baik untuk apa? Cuba you all comment, susu tu baik untuk apa? Waalaikumsalam Zalika. Ya, semoga dalam rahman Allah, dalam kebaikan. Ya. Ya Allah akan beri kepada Zalika. Zalika tolong teruskan ya. Selalu orang kata susu tu baik untuk tulang. Lagi. Jadi di sini ya Ustazah nak beritahu ya, susu tu ada yang kalian kena tahu waktu bila orang yang boleh minum, waktu orang demam boleh ke minum susu. Banyak yang akan you all belajar. Sebab tu gunanya kita belajar ya. Nanti kita bila masuk bab susu, jadi kita akan huraikan susu dan susu apa yang paling baik. Dan adakah kita tahu bahawa susu ya ada berkaitan juga kalau kata lembu tu ataupun kambing tu dalam umur yang berapa. Kalau terlebih ni, adakah selamat diminum oleh manusia. Ya, jadi ini semua ini adalah ilmu yang kita semua kena tahu. Jadi susu apa yang dan had dan sebagainya. Jadi disebabkan inilah ya Ustazah nak ajak kepada semuanya sesuatu yang kalian rasa mungkin kita tak pernah dengar. Okey, susu tepung atau susu pekat manis Ustazah. Ya, jadi kita nak kena tahu ya, susu-susu yang kebanyakan bahan yang kita tidak kaji, selidik yang kita memberi kepada anak-anak kita ya, daripada baby minum susu di luar sana. Konon-kononnya ada ni. Tapi pernah berlaku viral bahawa susu formula bahaya kepada anak-anak kita. Dah bertahun anak kita dah makan, dah minum susu tu, tiba-tiba susu bahaya kepada anak-anak tu. Jadi kita dah beli dah susu yang orang kata terbaik, dan susu itu mendatangkan efek kepada anak-anak kita. Jadi inilah ya, kita di luar sana ya, kita kena buka minda kita ya, kita kena ada akal, ada kecerdikan kita berkaitan tentang susu. Jadi Ustazah nak semuanya ya, supaya kita ini minda kita ya, memang dalam orang pandai, orang nak berniaga, orang nak jual, dia akan menceritakan susu ni baik untuk ni ada di ni. Tetapi susu ni bukan kesemuanya selamat diminum. Dan apabila berlebihan, susu itu ia akan mengundang kutu. Ya. Dan dalam masa yang sama, orang yang demam adakah boleh minum susu? Yang tu yang you all kena faham. Ya, ada banyak-banyak lagi. Sebab itulah kita ni, Satuan Perubatan Sunatibun Nabawi ni, insya-Allah 9 hari bulan 10 Ustazah nak ya semuanya ya hadir ke dalam kelas kita, berbagai tawaran package yang akan kami beri untuk memastikan di luar sana menjadi cerdik, pintar ya, dan insya-Allah ya kita dalam susunan. Jadi susunan apa? Susunan kita kepada mereka yang hadir ke kelas ya, untuk kita beri ilmu supaya kita menjadi orang yang cerdik. Jadi kita bila mendengar nama sunat yang kita tidak dipergunakan orang menggunakan, dia menggunakan ayat Allah Ta'ala, tetapi yang dibuat tu tidak sama seperti mana dikehendaki Allah dan juga Rasul. InsyaAllah. InsyaAllah ya, harap nak Kak Erna datang ya, Kak Zalika kita datang, Kak Erna ya, mudah-mudahan di mana insyaAllah ya persatuan kita ada buka gerai-gerai ya kecil untuk kita beri kepada pesakit-pesakit pesunah untuk mencari income masing-masing. Waktu tu kita buka gerai dan boleh mohon kepada AJK nanti insyaAllah kami akan buat mesyuarat terdekat AJK mana yang bertugas.
untuk menyusun ya sesiapa yang kita buka kepada pesakit-pesakit sunnah sahaja ya untuk mereka buka gerai, dan kita akan tanya gerai apa yang mereka nak buka dan kita akan bantu insya-Allah. Jadi di sinilah ya ustazah nak kita ramai orang kata laban. Laban ni kalau orang Arab panggil laban. Laban ni susu lah ya. Kalau kita suka sangat minum susu. Kalau anda tahu ustazah dulu pernah bawa masa susu tu. Tapi susu tu dah tak ada dah. Dah susah sangat nak dapat. Ya sebab susu tu kita orang memang kami menolak. Dalam bentuk tepung kami menolak. Tapi ustazah bawa dulu susu ni. Dan susu ni juga ya. Hanya yang itu saja. Tak ada ingat. Kalau ada pesakit yang ingat, mungkin ada pesakit yang ingat nama susu tu. Ya, insya-Allah ya, nama pesakit-pesakit apa ni nanti dia akan ustazah akan beritahu ya. Di mana susu ni juga dia ada manfaat, kebaikan dan perlu tahu ilmu supaya kita kata ada orang kata susu tu untuk baikkan tulang. Tapi bila ustazah tengok kebanyakan latar belakang dia minum susu jenama-jenama ni ya susu tulangnya makin reput, bukan semakin baik. Tahu dah berapa tahun dah ustazah buat kan perubatan cara sunat lebih 20 tahun. Bila ustazah cacat lama kelamaan lepas tu ya pesakit tu nampak kebenaran, diviralkan di Singapura, tidak dibenarkan dijual di Singapura. Susu tu tidak dibenarkan dijualkan di Singapura, ada efeknya. Tapi betul lah sebelum ni ustazah tak tahu apa kan. Tapi ustazah cakap sakit sebab apa yang ustazah perhatikan. Jadi susu ni ya you all kena tahu ada kebaikannya dan perlu ditahu bagaimana dikatakan supaya kita tidak mudah tertipu di luar sana. Jadi ada Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran ya, memang ada di dalam Quran ya, Allah Ta'ala ingatkan dan beberapa batang sungai dari susu yang tidak berubah rasanya ya dalam dan yang apa ni lagi dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ada kata yang lahir dari antara hampas makanan dengan darah iaitu susu yang bersih ya yang mudah diminum ya dalam surah An-Nahl ayat 66 ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang diberi rezeki susu oleh Allah menyatakan semoga keberkatan Allah berada di dalamnya. Dan semoga dia memberi kita lebih banyak daripadanya kerana saya tahu bahawa tidak ada makanan atau minuman yang mampu menggantikannya. Riwayat ni Abu Daud dan At-Tirmidzi daripada Ibnu Abbas. Jadi daripada Ibnu Abbas ni juga diriwayatkan hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW menyukai susu. Diketahui bahawa susu terhasil daripada campuran air, lemak dan keju. Keju ni bersifat sejuk dan juga basah. Ya, jadi dan merupakan makanan yang padat, lemak baik bagi tubuh, bahagian yang cair bersifat panas dan basah serta memberikan tenaga kepada tubuh. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang kita ni makan pagi-pagi nasi lemak, makan pagi-pagi roti canai. Tetapi ya yang kita perhati yang amalkan keju ni kebanyakan orang-orang barat. Ya, orang-orang barat mereka ya pandang keju tu ialah sesuatu makanan yang sihat. Ya, mereka tidak memberatkan makanan di waktu pagi. Makanan pagi tu tidak diberatkan. Ya, jadi mereka hanya dengan roti dan mereka letak keju. Ada mereka makan dengan keju ya untuk kebaikan. Cuma keju yang macam mana? Itu yang nanti ustazah akan kupaskan dan ustazah akan buat. Dan insya-Allah Persatuan Perubatan Sunnah At-Tibbun Nabawi pimpinan kita YDP Ustaz Haji Zaidi bin Tauhidin, kami sedang usahakan keju untuk menjadikan susu jadi keju yang di mana tidak kita campur dengan apa-apa kimia. Dan kami dalam keadaan dalam R&D. Jadi R&D ni kita nak bantu pada yang lain ya. Macam mana kita dapat buat sampel-sampel ni, kita pergi kepada kilang-kilang untuk mereka sampelkan. Ya. Jadi Zalika tanya, Ustazah bolehkah saya nak makan keju tu? Boleh Zalika, tapi pastikan jangan tersalah pilih keju. Sebab you all tak dengar lagi ya susu yang bagaimana yang layak dijadikan keju. Ya, jadi ini yang kita dah nak kupas. InsyaAllah ya, kalau tak sampai yang ni besok kita sambung balik. Harap-harap handphone tak dah okey. Jadi Alung nak apa-apa Long? Kalau nak besok Alung besok nak apa ni? Besok ada kerja tau. Besok ada kerja ya. Okey.
Jadi di sini ya Ustazah nak beritahu ya jenis susu segar yang paling baik. Cuba teka. Ya, cuba beritahu Ustazah jenis susu segar yang paling baik. Ustazah nak tawarkan. Ya, Mbak Tini ya. Ya, Ustazah nak tawarkan hadiah. Mbak Tini. Abdullah, Mbak sini. Sabun. Sabun. Dengan sabun yang tu, yang warna pekat. Allahu Akbar. Amin tak jatuh. Satu lagi tu, yang kecil tu. Yang okey. Al-Warid. Okey, Ustazah nak tawarkan ya. Ini dan juga ini ya, you all nampak di sini ada dua perbezaan, warnanya ada perbezaan dan ini ada perbezaannya dan juga Al-Warid ni sabun. Okey, ni Al-Warid ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Jatuh. Kejap. Astagfirullah. Okey. Jadi Ustazah nak beritahu tawaran Ustazah nak beri hadiah kepada siapa yang boleh jawab Di insya-Allah sekali ni 60 orang nama yang beli sabun Asfa dengan penawar mata putih. Insya-Allah minggu ni mudah-mudahan sampai ke dalam rumah. Paling lewat pun sampai Isnin minggu depan. Hari ni kita nak selesaikan mudah-mudahan bila dapat Ustazah akan ajar cara menggunakannya. Tapi jenis susu segar yang paling baik. Yang paling baik. Siapa yang boleh teka apa dia? Ustazah nak tawarkan hadiah sabun Asfa dengan Al-Warid. Ini hadiah. Wawa catat. Jadi susu yang segar yang paling baik. Jadi ini kita you all cuba jawab komen dan Ustazah nak tahu susu yang paling baik diminum oleh manusia. Jadi ada yang jawab susu kambing, susu lembu direct lepas perah. Okey, ada yang jawab susu kambing, ada susu kambing Ustazah. Okey, ada susu unta, ada yang menjawabkan susu unta. Ada yang kata susu unta lagi. Pernah makan tak susu unta? Susu kambing tanpa campuran air lagi. Okey, cuba kita nak hilangkan mengantuk. Ustazah nak hilangkan mengantuk pukul 11.30. 11.30 nak hilangkan mengantuk kita. Jadi di sini Ustazah nak beri kepada semua sesuatu yang istimewa kepada anda semua tentang kita nak faham betul-betul berkenaan susu. Tetapi kalau kita masuk kelas, subhanallah, nanti YDP kita akan mengajar sesuatu ilmu tentang susu ni kebaikannya kalau orang tahu dan bahaya susu juga. Bahaya susu dan kita tahu bagaimana susu yang tidak selamat diminum oleh kita. Okey, susu lembu yang baru dah cepat. Ni ada lagi ni. Ustazah akan buat. Kira ni dapat hadiah sabun dan ni. Ingat sabun ni saja bagi dua, ada warna yang macam ni. Sebab tu Ustazah buat tawaran dua. Bila tawaran dua, satu warna pekat dan satu warna cair. Sebab dia mengikut kepada sakit masing-masing. Sebab tu Ustazah minta laporan pesakit. Sebab Ustazah nak tengok kulit masing-masing. Sebab ini pakai hujung rambut sampai hujung kaki. Sebab tu Ustazah nak tengok laporan masing-masing. Ustazah nak tengok you all semua bagaimana. So you all tengok daripada hujung rambut hujung kaki. Dah tak payah nak pakai apa. Macam sakit Ustazah beritahu. Jeragat-jeragat. Akan lihat jeragat. Macam mana dia akan baik dan sebagainya. Ustazah lalui sendiri. Ustazah tak mau banyak komen. Melainkan nanti biarlah pesakit yang komen. Jadi insya-Allah. Jadi sementara kita nak tahu. Susu yang paling baik ialah. Susu segar yang paling baik ialah susu manusia. Iaitu yang Allah beri kepada seorang wanita yang menjadi ibu. Susu yang paling baik ialah susu ibu. Tetapi susu ibu yang paling baik, yang paling selamat diminum ialah direct melalui daripada ibu tu sendiri. Bukannya melalui pam. Melalui pam, melalui proses-proses yang kita pam dan sebagainya, ia juga akan hilang kebaikan khasiatnya. Walaupun dia katalah pakar dunia kata tak ada ni. Tidak, direct. Sebab tu kita tahu ibu-ibu yang apabila anak dia lahirkan, dia tahu antara manfaat, kebaikan. Bila kita bagi minum susu ibu ni, kena pastikan keseimbangan. Belah kanan dan belah kiri.
Sebab kalau kita perasan rezeki anak, kalau kita banyak memberi belah kanan, nanti belah kiri kita kurang. Kalau kita beri bahagian kiri, bahagian kanan kita akan kurang. Jadi sebab itulah kena diseimbangkan apabila kita beri kepada anak kita susu. Dan susu yang bermanfaat itu ialah susu ibu yang diminum terus daripada payudara ibu. Terus daripada ibu sendiri. Jangan dipam-pam. Sebab wanita yang kebanyakan datang, yang bila Ustazah cek, mereka yang suka pam payudara mereka ini berpotensi kanser. Sebab apa? Mereka menggunakan cara paksa dan kesan dia boleh mendatangkan kanser. Walaupun kata dua tidak. Tapi bila Ustazah buat kajian, bila Ustazah selama 20 tahun Ustazah akan tanya sejarah perubatan pesakit. Sebab kita boleh tahu, sebab tu bila datang dari kelas, Ustazah akan tunjuk. Bila kita pam, diorang kata tak ada apa-apa, itu kata. Sebab tu saya kata Ustazah tak sama cara mereka. Cara mereka Ustazah melalui apa yang Ustazah kata perubatan cara sunnah Rasul Sallam. Dan apa efek kita menggunakan pam tu. Mengeluarkan secara paksa. Dan susu itu adalah tidaklah sebaik susu yang anak minum melalui badan ibu. Jadi itu yang kita kena ingat. Maknanya susu yang segar ni bersifat panas dan basah. Ingat Dan setiap jenis susu akan tetap segar untuk jangka waktu yang tertentu. Jadi dia tidak boleh, kalau kita dah buatlah manusia cuba ubah macam mana dengan tahannya, dengan adanya campur dengan yang lain, maknanya kalau dia akan rasanya akan berubah, dia akan menjadi masam. Kerana itulah Allah menggambarkan susur syurga dengan ungkapan susu yang tidak berubah rasanya. Susu yang tidak berubah rasanya. Ni dalam surah Muhammad ayat 15. Allah Ta'ala mengingatkan manusia susu yang tidak berubah rasanya. Jadi kalau susu yang tidak berubah rasanya, tapi kebanyakan susu, sebab itu bila dah proses, susu tu dah lain dah. Rasa dia tu dah lain. Sebab itulah kita menjaga kualiti susu badan ibu. Sebab tu ibu perlu makan yang sihat. Kadang-kadang kalau Ustazah tengok anak-anak eczema. Anak-anak eczema ni yang kebanyakan mereka di luar sana, kepakaran manusia, akal manusia, mereka kata ibu yang ni tak boleh makan ini, tak boleh makan tu, tak sihatlah ibunya. Jadi bila ibu makan benda yang tak sihat, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan dan sebagainya, memberi efek kepada anak yang menyusu. Jadi sebab itu cara Ustazah yang merawat lebih 20 tahun pesakit-pesakit yang kanser ataupun ibu yang anak masalah eczema atau sebagainya. Sebab Ustazah kata makanan yang halal jelas apa yang ni kita boleh makan. Tidaklah mudaratkan. Kalau tu Ustazah kata kalau kita tidak makan lebih 40 hari tak makan kita tak makan daging boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Jadi sebab tu saya kata ibu tu cari makan daging balik supaya memberi antibody anak tu kuat. Sebab tu lain. Sebab tu saya kata kuliah kafirun, jangan samakan cara antara mereka dengan Ustazah. Jadi ibu tu kita nak cari, ibu tu pun bagaimana cara dia nak minum susu. Sebab itulah ibu-ibu kalau di dalam pantang, orang yang dalam pantang, sebaik-baiknya makanan dia di waktu yang pagi itu ialah sebaik-baiknya kita cuba dapatkan sesuatu. Kalau orang kata keju, keju tu adalah salah satu susu yang baik, keju yang baik untuk ni. Tapi keju yang jenis macam mana? Sebab keju ni banyak jenis. Itu yang kita nak you all datang kelas. Bila datang kelas, banyak ilmu yang you all dapat. Di situ kita akan buka dan kita bagi you all rasa. Sebab kita nak ajar betul-betul supaya orang awam bila dia buat, bagaimana kita nak tahu proses keju tu bagaimana, keju yang selamat diminum tu macam mana dan sebagainya. Jadi di sinilah jangan sebab tu Ustazah nasihat ibu-ibu jangan sekali-kali kita berani ambil risiko pam payudara kita. Sebaiknya kalau kita nak anak kita sihat, biar anak menyusu terus melalui daripada badan ibu tu sendiri. Terus daripada situ. Jadi biasakan kita bagi kanan dan lepas tu kita bagi kiri dan kita bagi kanan. Jadi walaupun anak dah minum kanan, kata anak saya suka kanan, paksa juga minum kiri. Kena keseimbangkan. Kalau kita tak seimbangkan, menyebabkan si ibu juga dia akan
tidak stabil dalam tubuh badannya, dan anak tu sendiri pun dalam pembesaran dia tidak stabil. Kerana kanan dan kiri berbeza yang Allah Ta'ala beri hasiatnya, dan berbeza Allah Ta'ala beri. Jadi kena bagi seimbang kepada anak-anak kita. Jadi di sinilah supaya Ustazah ingatkan kalau kita nak, berani Allah Ta'ala ingatkan Jadi Allah Ta'ala dah beritahu Al-Quran, Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia susu yang tidak berubah rasanya. Jadi kita, macam mana kita nak cari susu yang tidak berubah rasanya? Sebab Allah Ta'ala bagi clue kat sini. Sekarang ni banyak susu-susu di luar sana menggunakan, orang kata kat susu ni baik untuk kalsium, tapi susu campur sana campur sini, 7 dalam 1, 8 dalam 1, 9 dalam 1. Adakah baik diminum? Tolak 100% demi kebaikan anda. Kalau anda nak tahu, elakkan minum susu yang bercampur aduk, campur. Sebab Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, susu yang paling bagus, clue kepada manusia, ialah susu yang tidak berubah rasanya. Jadi bukannya susu tu boleh. Kadang-kadang orang buat susu perasa apa? Susu perasa strawberry, susu perasa pisang, susu perasa apple, susu perasa coklat, susu perasa ni. Elakkan daripada makan susu yang mempunyai perasa-perasa yang di mana tidak sepatutnya. Jadi yang Nabi, yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, carilah susu yang tidak berubah rasanya. Susu yang selamat diminum adalah susu yang tidak berubah rasa. Jadi bukannya dicampur, dirojakkan, lepas tu gunakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sebab kita akan belajar sesuatu bila dalam kelas dengan Persatuan Perubatan Sunnah Tibu Nabawi, bawah pimpinan kita YDP Ustaz Haji Daidi bin Tohirin, akan mengajar suri rumah ataupun suami-suami di dalam rumah kamu ialah hospital. Dapur kamu ialah hospital. Kita kat rumah kita ada susu, tapi susu yang bagaimana? Di dalam rumah kita ada keju yang macam mana? Jadi di sinilah kita belajar sebulan sekali, bukannya tiap-tiap hari. Sebulan sekali. Kenapa kena datang? Masa tu baru kita nampak kaedah teknik mengacau. Kaedah teknik kita nak letakkan mana yang betul, mana yang salah. Nanti itu akan diajar semasa kita di dalam kelas tu nanti. Supaya kita suri rumah bila masak ataupun kita masak untuk anak-anak, kita tahu bahawa susu yang mana selamat untuk anak-anak kita. Jadi susu yang bagaimana? Jadi ibu-ibu pun diajar cara kita nak menyusu anak mana yang lebih baik. Sebab kalau wanita-wanita nak selamat, nasib baik Ustazah, nasihat Ustazah, jadi jangan anak susu itu diperah. Sebab yang paling baik anak minum susu badan kita melalui, walaupun kata susu ibu, tetapi pastikan minum direct melalui secara terus melalui susu badan. Jadi hasiat apabila dipam, dia tetap membahayakan ibu dan akan hasiat itu tidak sama dengan minum melalui susu badan. Maknanya melalui susu badan. Melalui susu tu. Melalui payudara ibu Jadi susu binatang. Di sini kita mungkin you all tak pernah faham, tak pernah dengar mana susu di mana susu binatang yang masa hamilnya lebih lama daripada manusia. Tidak baik bagi anda. Ustazah ulang sekali lagi, susu binatang yang masa hamilnya lebih lama daripada manusia tidak baik bagi anda. Macam mana kita nak tahu ni Ustazah? Sebab tu kita ada kelas. Kita boleh tahu melalui bau. Kita boleh tahu melalui bau. Di situ kita boleh tahu susu ini tidak selamat diminum. Jadi susu binatang yang masa hamilnya lebih lama daripada manusia tidak baik bagi kita semua. Jadi jangan kita terpedaya orang kata susu ni baik, susu ni baik, susu ni bagus. Tetapi kita kena tahu juga susu juga tidak baik diminum apabila binatang itu lebih lama hamilnya daripada manusia. Jadi rasa macam baru dengar kan ilmu ni. Kejap Ustazah nak cari. Ustazah biasalah wire jap.
tak tahu je. Okey. Jadi di sini maknanya malam ni mungkin anda dapat satu poin yang penting, ya, mungkin kita boleh kongsikan bersama-sama. Sebab tu kita banyak, sebab tu kita kena menuntut ilmu, sebab supaya bila kita menuntut ilmu, kita akan menjadi orang yang ya ustazah baru dengar ilmu baru ni. Jadi sebab tu dia kata susu binatang yang masa hamilnya lebih lama daripada manusia tidak baik bagi untuk kita manusia mengolahnya, makannya. Sebab itulah kita kena tahu. Sebab tu kita menuntut ilmu, kita belajar, kita tahu. Kalau tidak, kita tak tahu bagaimana susu yang selamat dimakan oleh manusia. Sebab kalau orang kempen dia cerita pasal susu tu baiklah, sunnah Nabi, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak memberitahu. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita tanya, apa dimaksudkan dengan grade perubatan? Olah nak suruh susu dia lah, nak bagi apa ni susu orang ni laku. Tidak. Sebab bila kita nak mencerita benda ini adalah kebenaran, kebenaran apa di dalam Al-Quran tentang susu, apa kebenaran Rasulullah SAW tentang susu, itu benar. Tapi apabila manusia tidak memahami ilmu apa? Mereka jangan pandang pada satu sudut. Jadi ada susu yang di mana selamat dan ada susu yang tidak selamat. Susu yang tidak selamat ini yang diceritakan dalam dunia perubatan. Jadi perubatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang ajar kita? Iaitu Rasulullah SAW. Ini yang ustazah nak kepada kita semua, ya. Malam ini adalah satu ilmu, walaupun kata sebelum kita tidur, ya, supaya kita tahu subhanallah, ya, sesuatu yang di mana di luar sana jangan kita menggunakan susu sebarangan untuk anak kita minum. Kita belum lagi cerita tentang di luar sana susu lembu, susu yang dipaksa. Kadang-kadang belum masanya. Susu tu dipaksa mengeluarkan, lembu tu dipaksa mengeluarkan susu. Kenapa anak kita tidak sihat minum susu? Apa yang menyebabkan anak kita jadi ni? Sebab susu ni dia akan mempengaruhi juga jiwa kita, akan mempengaruhi anak kita sebenarnya, pembesaran anak kita, kesihatan anak kita. Sebab itulah ustazah kalau budak masa hantar kat sekolah mak dulu, ustazah akan tanya, anak minum susu apa? Kalau susu yang jenama ni, pasti dia akan tengok kaki budak tu, kita dah tahu budak ni ada kencing manis. Kuatnya gula di dalam susu tu. Walaupun dia kata susu baby, susu budak-budak, tapi mengandungi yang bahaya untuk diminum oleh anak-anak. Tetapi mereka dilindungi kerana wallahualam tak tahu apa. Mereka boleh iklan, boleh apa. Tetapi risikonya anak ramai ibu bapa, asalkan anak saya minum susu, dia rasa dah bebas, dia boleh pergi kerja ke sana mari. Tahu-tahu anak dia susah nak berak, anak dia mengalami kencing manis dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang kedua, mereka mengatakan susu yang sesuatu susu itu ialah susu yang di mana bagaimana susu yang lembu dipaksa, mana susu perahan lembu dipaksa. Ada pula susu yang jenama yang menyebabkan anak jadi hyperaktif. Anak menjadi hyperaktif, tolong cek susu apa yang kita beri. Sebab tu ustazah pernah masa saya buat sekolah dulu, ustazah akan pantau budak ni, ustazah dah tahu lah. Jenama susu ni budak dia akan perangai dia sama. Pertama yang hyperaktif, kedua kalau dia tak dapat, dia macam jadi macam dadah. Dia macam kalau tak dapat tu dia macam jadi ketagih. Dia akan jadi lemah badan dia. Tapi bila dia dah dapat, dia akan jadi aktif dia semacam. Dan pembesaran dia pun dalam tubuh badan mereka tu kita boleh nampak dia macam mana. Kita ingat dia sihat, tetapi bila kita pegang, dia tak pejal. Anak ni dia tak pejal. Dia macam lembik-lembik. Sebab tu ramai yang di luar sana mereka tak tahu. Anak-anak kadang-kadang kenapa anak saya jadi macam ni ustazah. Kata teknik kita bagi minum anak minum susu. Kadang-kadang ibu bapa suka bagi anak minum susu dalam keadaan baring. Kita bagi anak kita minum susu dalam baring. Mana-mana tadika, taskah, kadang-kadang suruh anak minum susu dalam keadaan baring. Itu yang kita nak ingatkan, kita kena ada ajar cara peminuman susu tu macam mana, kaedahnya macam mana, supaya benda ini mendapat kefahaman susu apa yang dikatakan kesihatan dan teknik minum susu lembu yang macam mana. Sebab bila ustazah tengok budak ni, bila dia minum susu, adalah dia kata roll lah kat belakang dia, senang ustazah bagi clue macam tu. Bila budak tu berhenti permulaan, dia jadi, kalau tidak dia jadi malam, dia jadi lemah. Tapi susu tu paling mahal. Susu tu paling mahal. Orang paling mahal dia kan, oh bagus. Tapi mereka tak tahu, badan budak jadi lemah.
Kalau dia tak dapat, budak tu jadi hyperaktif. Lepas tu budak tu macam-macam lah. Ya, bila Ustazah stop, ya, Ustazah kawal dan stop sebagainya. Di situlah kita baru nampak budak tu jadi cergas. Sebab kadang-kadang terpaksa mandikan budak ni balik. Kadang-kadang berhati-hati lah ya. Beli susu anak, jangan terpengaruh dengan dunia iklan. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan. Ini kepakaran dan kepakaran ni. Susu tidak ada. Susu yang terbaik ialah susu ibu. Dan dalam masa sama, kalau kita mencari susu yang betul, susu yang segar itu, sebagaimana yang diingatkan Allah Ta'ala, susu yang tidak berubah rasanya. Bukannya susu yang jadi strawberry, susu jadi apple, susu jadi ni rasa dia. Susu yang berubah rasa bukan susu yang baik untuk diminum. Elak minum susu yang bercampuran dengan mengubah rasanya. Kalau kita memberi susu yang mengubah rasanya, itu adalah risiko yang tinggi, mendatangkan mudarat yang besar dalam tubuh badan kita dan anak-anak kita. Dan jangan ambil sesuatu susu yang dalam bentuk yang kata, walaupun dia kata formula ini, tolong tinggalkan. Kalau anda nak diri anda sihat, kalau diri anda nak selamat, ya atau tidak, lakukan. Anda akan lihat perbezaan dalam tubuh badan kita. Kalau kita tak berani buat, kita akan anak kita diam dan sebagainya. Sebab itulah potensi anak kita. Kadang-kadang anak yang susah nak bercakap. Anak potensi dilihat pada susu dia. Anak yang susah nak bercakap. Anak yang dia punya daya, bukan anak kita tak ada manusia yang bengap dalam dunia ni, tak ada. Yang ada ialah apabila cara kaedah pemakanan anak ini salah diberi. Terutama ni pada susu tu sendiri. Kalau anak kita dah ada tanda-tanda di jari-jari di tangan dia, nampak macam kehitaman dan sebagainya, anak kita kencing manis dan sebagainya, susah nak berak, susah nak kencing, perhatikan pada susu yang kita beri kepada anak kita minum. Jadi kenapa Ustazah anak susah bercakap? Ustazah kalau anak susah bercakap, pertama yang Ustazah akan perhatikan ialah apa yang kita beri dia makan dan sewaktu dia mula lahir. Dia mula lahir dan apa yang kita masukkan dalam tubuh badan anak kita. Yang kedua, Ustazah akan perhatikan di kawasan bahagian saraf kepala anak-anak tu. Di mana masalah dia yang sebenar. Dan yang ketiga, ada juga kerana pengaruh-pengaruh yang lain. Anak kita kadang-kadang ibu bapa kebanyakan tak sedar. Kadang-kadang ibu bapa tak jaga. Kadang-kadang kita nak masuk rumah, beri salam. Kita memberi salam. Kalau kita memberi salam dalam rumah itu sebenarnya menyebabkan benda luar tak boleh masuk. Dengan memberi salam saja, kebaikan dalam rumah. Jadi kalau macam mana nak buat saja, puan kalau betul minat, minta pesakit-pesakit sunnah kongsi link sunnah tidak pernah bohong dalam Telegram. Dan insya-Allah bagi makluman anak puan. Jadi Ustazah akan tengok dan Ustazah akan tengok, perhatikan, dan apa yang kita boleh tolong kita beritahu. Sebab Ustazah nak tengok berapa umur anak dan sebagainya, susu apa yang dia minum. Sebab tu kadang-kadang anak tu dia muntah dan sebagainya. Orang tak tahu itu sebenarnya bagus. Kadang-kadang anak tu jadi cirit-birit. Kita tengok minum apa yang susu apa yang mereka minum di luar sana. Dan Ustazah nak beritahu, susu binatang yang mana hamilnya lebih lama daripada manusia tidak selamat diminum. Jadi you all kena berhati-hati. Macam ni kita nak tahu ada cara baunya. Dengan bauan tu Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya dengan Ustazah, kalau penyakit dulu lah, Ustazah katakan diorang menggunakan kotak yang sama. Dulu susu tu memang bagus sangat. Ustazah memang Ustazah dulu masa dulu ialah memang bagus sangat. Kalau anda dapat cari memang tapi bila Ustazah masuk yang pertama, masuk tu betul lah susu Saudia. Kalau kita Arab pergi umrah haji, memang nampak susu Saudia. Ustazah memang nampak yang tu okey. Tetapi bila masuk tahun yang kedua, ketiga tu, Ustazah dapati susu Saudia tu cuma tin saja. Dalam dia bukan susu yang asal. Sebab tu yang masalah Ustazah tak boleh nak jual pada pesakit sunnah. Ustazah dah tak nak bawa sebab banyak berlaku penipuan-penipuan. Sebab dulu kalau memang saya akan beli susu Saudia tu, persatuan beritahu harga RM7.9, RM3.9. Lepas tu kalau tin tu beli, tak kata besok dah tak ada. Memang Ustazah kata kalau tak ada memang tak ada. Tapi kalau Ustazah akan selalu dapatkan setahun hanya sekali je. Mungkin kita dapat setahun hanya sekali. Kita minum untuk kuatkan tulang belakang. Susu ni memang baik bukan untuk kuat tulang belakang. Walaupun kita tak dapat yang
cukup kita dapat sekali, tetapi dia menguatkan tulang belakang kita. Tapi ada yang salah mendapat, sebab tu yang kejahatan-kejahatan di luar. Ya, diorang tiru tin yang sama, diorang tahu benda ni famous. Tin yang sama, tetapi isi kandungan dalam tu dengan ada gula. Satu lagi saya dah jumpa. Bekas yang sama, susu dia ni. Dalam dia, ya, bauannya, kita bau dia tu lain. Dan warna dia pun lain. Itu yang menyebabkan lepas tu Persatuan dah tak jual. Sebab Persatuan nampak banyak penyelewengan yang berlaku dalam susu tu sendiri. Itu yang menyebabkan kita. Kalau tidak, ya, masa siapa yang ikuti kelas yang dibuat oleh Persatuan Perubatan Sunat Atibun Nabawi di bawah pimpinan Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin kita, memang kita akan ajar. Sebab tu kalau Ustazah kata, kalau dapat memang Ustazah akan kongsi seorang sikit waktu dalam kelas. Sebab benda tu tak boleh nak dijual. Sebab siapa yang datang kelas, waktu itulah kita bagi. Untuk memang betul, dia akan betulkan balik tulang belakang kita. Sebab kita cuma pastikan ada susu yang baik untuk menguatkan tulang belakang. Tapi kalau salah memilih susu, dia akan efekkan tulang dan sebagainya. Ini yang you all kena jaga betul-betul, supaya you all kena faham, supaya kita faham penipuan-penipuan di luar sana. Ini yang Ustazah kata, berhati-hati. Ya, jadi jadi susu segar menghasilkan ia membersihkan tubuh. Susu ni bagus, tapi dia membersihkan tubuh, meninggalkan jumlah kata kalau orang masalah, susah dapat anak dan sebagainya, kadang-kadang kita cepat letih dan sebagainya, dia ada kaitan dengan hubungan suami isteri, kalau lelaki daripada beli ubat-ubat lelaki yang lain, jadi kalau kita mendapat susu yang betul, dia baik untuk lelaki, baik untuk lelaki, untuk kita kalau kata nak anak dan sebagainya, dia akan baiklah. Kalau dah ada nanti, insya-Allah cuba usahalah kalau boleh menjangan susu. Cari binatang yang jangan hamilnya lebih daripada manusia. Jadi itu tidak baik. Dan susu pastikan dia tidak lari daripada rasanya yang asal dan baunya yang asal. Jangan campur-campur dan rojak. Susu merehatkan perut yang penuh. Susu ni bagus, dia merehatkan perut yang penuh, meredakan tekanan serta merangsang otak, miskin pun mengandungi angin. Jadi Ustazah nak beritahu, kalau kita mendapat susu yang betul, bukan susu yang campur, bukan susu campur dengan ni. Sebab tadi kita dah dengar dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata susu yang paling baik, susu yang sihat ialah susu yang tidak berubah rasanya. Kalau campur-campur rojak-rojak 3-in-1, 4-in-1, tolong buang sejauh-jauh. Itu tidak memberi kebaikan, malahan kemudaratan. Tetapi susu yang paling baik ialah susu di mana, bagaimana, sebab bila kita makan susu yang betul, dia akan memberi tindak balas kepada kita. Kalau kita masa itu Persatuan ajar, automatik macam mana dikatakan dia merehatkan perut yang penuh. Dia akan menyebabkan kita dia akan buatkan seseorang itu tidak akan asyik nak makan-makan. Jadi kita rasa kenyang. Dan bila kita rasa kenyang, lepas tu dia akan proses dalam perut kita dan kita akan berak. Kita akan mudah berak dan sebagainya. Dan dia akan kalau kadang-kadang bila kerana sistem perut ni penyakit, menyebabkan kita sakit kepala. Jadi bila kita mudah berak, mudah kecil. Sebab tu kita, macam Ustazah hairan, banyak kan anak-anak kita minum susu, mereka bermasalah susah nak berak. Bila Ustazah tanya budak masalah susah nak berak, kencing pun ada masalah, bermakna berpunca daripada susu yang anak kita minum ataupun susu. Kadang-kadang kita dah beli minum susu di luar, jadi kita pun ada masalah susah nak berak. Berarti susu yang you all beli ialah susu yang bukan yang sihat. Sebab apa? Dia ada panduan-panduan susu yang sihat. Sebab tu saya kata dia ada panduan-panduan susu yang sihat. Sebab kalau susu yang sihat ini, dia akan kita akan, macam Ustazah pernah bagi pada pesakit, lepas tu memang anda akan buangan tu, dia bukannya sebab itu kadang-kadang orang yang katalah dia ada masalah perut dia macam perut tayar pancit, dan bila kita pegang perut dia macam ada tebal-tebal dekat bahagian usus dia tu. Jadi tak lama tu boleh selamat dengan susu tu yang nanti akan mengeluarkan yang susah nak dirawat dalam usus tu sendiri.
Benda tu yang menyebabkan benda-benda lama dah terlampau lama sangat, benda tu yang akan merawat dan sebagainya. Jadi bila kita dia akan keluarkan, lepas tu dia akan, kita nampak macam permulaan tu macam cirit lah, tapi sebenarnya bukan cirit nampak macam cirit. Tetapi dia keluarkan yang lebih-lebihan. Kadang-kadang berminyak, dia keluarkan minyak, benda-benda yang tak semestinya dia akan keluar. Jadi benda susu-susu itulah yang nanti dia sebenarnya membantu dan merawat kita semua. Jadi di sini Ustazah nak ulaskan balik. Sebab tu berhati-hati dalam kita memilih susu. Jangan tertipu dengan iklan, formula-formula ini itu. Sebab Allah Ta'ala dah ingatkan, susu yang paling baik, jangan cari lembu, susu binatang yang masa hamilnya lebih lama daripada manusia. Yang kedua, susu itu hendaklah yang tidak berubah rasanya. Jadi susu yang campur-campur tolong buang jauh-jauh, dia bukan makin sihat, makin menyakitkan anda. Jadi di sinilah dia merangsang otak kita. Bila sistem perut kita baik, otak kita pun akan jadi sihat. Kalau anda tengok anak anda nampak macam letih, kerap tidur, lemah, tak semangat atau hyperaktif, tengok pada perutnya susah nak berak dan sebagainya, kerap demam, kena muhasabah susu apa yang kita beli untuk anak kita. Itu mereka yang dakwa. Baik, tetapi sebenarnya melalui tubuh badan anak kita inilah, ini yang menceritakan yang anda beri kepada anda susu yang tidak sihat. Begitu juga orang dewasa. Anda beli susu, nama dia ni sekian-sekian. Pak, ada kata konon untuk menjaga tulang, tidak merontokkan tulang dan sebagainya. Tetapi berhati-hatilah, kebanyakan makin kita tengok tulang makin teruk dan makin teruk. Kita nak tahu macam mana Ustazah? Cukup Allah Ta'ala tunjuk, nanti bila dalam kelas Ustazah akan ajar. Kerana kita nak tengok perubahan dalam badan kita. Jadi di situ kita tahu. Jadi itulah gunanya bila kita belajar, kita tahu tentang caranya perubatan sunnah Rasul Sallam ini. Dia membuka minda anda, dia buka dalam jiwa kita bahawa bila kita mengikuti apa yang Allah Ta'ala dah beritahu, Allah dan Rasul dah memberitahu. Sebab benda ni dalam Al-Quran. Tentang laban susu ni ada di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya tak jadi pelik. Yang peliknya apabila orang kafir mengiyakan tentang kebenaran susu, dalam masa sama mereka mengubahnya sesuatu yang baik, mengelirukan orang Islam, memberi susu yang tidak baik kepada manusia. Tapi inilah peluang-peluang mereka untuk komersial, dan mereka mencampur adukkan hingga yang susu itu berubah rasanya. Dan mereka kadang-kadang lembu tu kadang susu binatang yang masa hamilnya lebih lama, belum lagi cerita susu lembu yang dipaksa dan sebagainya. Jadi inilah kita orang awam, ilmu itu adalah penyelamat. Jadi kalau kita minum terlampau banyak susu boleh menyebabkan kutu. Boleh menyebabkan kutu. Itu yang kita kena ingat. Jika kalau kita minum dia dengan madu, dia akan mencantikkan wajah. Tapi jangan campur dengan rojak-rojak. Jangan dicampur plus-plus. Ustazah cuba nak buat R&D ni, diorang tak ada susu yang ini. Tidak. Jadi bukan semudah yang kita sangkakan. Jadi semua sebab tu kita akan ada kelas. Kita akan ajar kepada anda bagaimana susu itu peranan dia untuk mencantikkan wajah kita dan menjadikan badan kita berisi. Jadi orang-orang yang kurus, cuma ada orang kurus ditanya, saya beli susu saja. Waktu saya kata, seperti mana poin-poin dia, susu yang selamat adalah susu yang tidak berubah rasanya. Dan binatang apa susu tu bagaimana? Cara prosesnya, bagaimana cara mereka ambil dan sebagainya. Itu kita kena, susu tu tak salah. Yang salahnya orang yang proses-proses ni, ini yang kita kena berhati-hati. Di luar sana, benda yang tak baik dibawa masuk ke kita. Benda yang baik mereka ambil, benda yang tak baik bawa ke kita. Jadi faham apa yang saya masukkan. Dan dengan susu ini juga dia ada khasiat, kalau katalah anak kita minum susu makin lama dia ada eczema. Makin anak kita minum susu tu dia ada kata-kata. Kalau kita dapat cari susu yang betul dan tepat seperti mana Allah ceritakan dalam Al-Quran, susu macam mana bila kita belajar perubatan cara sunnah Rasulullah SAW dengan YDP persatuan kita, di mana susu ni sebenarnya dia mampu merawat, menghilangkan gatal-gatal dan kudus kecil dan meningkatkan daya ingatan. Itu sebab tu saya kata masuk kelas.
Ya, kita nanti bersama dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Tohirin. Ya. Jadi di sinilah ya, seperti mana nanti kita akan belajar sesuatu yang luar biasa berkaitan dengan susu. InsyaAllah banyak lagi kalau kita katakan bahawa kalau kita faham ya, adakah susu ini boleh diminum untuk orang-orang untuk orang yang kalau katakan bagaimana orang yang bermasalah perut, masalah katalah perut kami bengkak, ada penyakit Al-Hawi tu penyakit apa? You pernah dengar penyakit Al-Hawi? Jadi di sinilah nanti kita akan faham tentang sesuatu di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena faham orang yang kena busung, apa yang paling baik. Jadi apa ubat orang yang kena busung? Orang yang kena busung ni apa susu yang paling baik untuk diminum? Jadi semua tu ada rahsia dan ada caranya. Kadang-kadang orang kata busung ni. Jadi ada caranya. Ya, lepas tu apa yang menyebabkan sesuatu penyakit disebabkan oleh sesama menyerang organ tertentu membuatkan mengerut. Kadang-kadang tu 3 jenis busung. Jadi kita akan belajar melalui busung tu bagaimana kita ada 3 jenis busung. Di mana nanti itu semua dalam waktu kelas akan diajar kepada kita untuk memahami busung dan bagaimana untuk merawat penyakit-penyakit busung ini sebenarnya. Sebab dia ada 3 jenis. Nanti insya-Allah benda tu semua dalam kelas. Dalam kelas nanti akan diajar pada 9, 11, 10 insya-Allah. Ataupun nanti kalau tak pun sebab tu Ustazah suka kelas pelajar tu hadir. Kalau perut besar, kadang-kadang perasan tak anak tu perut dia jadi macam besar macam orang mengandung. Sebab tu kadang-kadang sebab tu kita nak tengok tahap-tahap seseorang tu. Apa puncanya? Jadi kenapa? Apakah ubat yang terbaik untuk orang yang masalah busung? Kadang-kadang ini berlaku kepada anak-anak yang kecil. Sekarang ni anak-anak yang kecil pun kena. Jadi ini yang kita semua kena dapat manfaat, dapat kebaikan. Sebab ini adalah jaminan daripada Allah dan juga Rasul. Daripada Allah dan apa daripada Rasul pasti tepat. Yang kalau daripada kajian manusia hari ini bagi mereka betul, hari esok dah tak betul. Tapi daripada Allah dan Rasul. Cuma kita berhati-hati dengan orang berniaga, orang bisnes, guna nama Al-Quran, guna nama hadis, jual susu campur sana, campur sini. Lepas tu kita kata minum susu makin teruk, anak kita makin susah nak berak. Minum susu kita makin susah nak berak, susah nak kencing dan sebagainya. Jadi di sinilah Ustazah akan beritahu. Sebab tu rahsia dia bila kita datang kelas, Ustazah akan tunjuk benda yang menyerang organ, membuatkan kita mengenal ada 3 jenis busung supaya di sini dia ada nama-nama dia dan bagaimana untuk kita memahami cara untuk merawat penyakit busung ni tadi. Ada 3 jenis busung ni. Sebab punca penyakit tu daripada perut. Kalau lama-lama nanti doktor kata penyakit kanser. Jadi diorang akan kata itu sakit kanser. Sebenarnya itu bukan disebabkan oleh kanser, tetapi disebabkan itu ialah adakah perubatan sunnah ada ubatnya? Ubatnya ada ubatnya. Perubatan sunnah ada ubatnya, ada caranya. Tetapi kena wajib 100%. Berubat cara sunnah wajib 100%. Tak boleh campur-campur, tak boleh rojak-rojak. Jadi macam itulah Ustazah nak beritahu kepada semua. Jadi tidak ada ubat lain yang boleh mengubati penyakit busung ni melalui 3 cara ni. Penyakit busung ni, sebab itu ini Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia, tak ada cara lain. Mesti dirawat cara ini juga. Atau orang kata buatlah satu kepakaran buat makin gagal. Mereka cuba nak buat lari daripada apa yang daripada Al-Quran dan juga sunnah. Daripada apa? Sebab sunnah ni ada. Allah dan Rasul ada ajar kita. Tetapi bila umat Islam makin meninggalkan sunnah, ini akibatnya. Bila cerita pasal sunnah, dah mempertikaikan lah. Biarkan lah. Itu kata biarkan. Bila kita biarkan, inilah akibat yang akan berlaku kepada kita semua. Jadi Ustazah ingatkan ini sebab tu dia termasuk kesan daripada bengkak hati, kanser hati dan sebagainya. Dia hanya ada 3 yang di mana
apa kata tidak ada ubat lain yang sepertinya bagi mengubati penyakit ini. Sebab tu kata setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Dan ubatan tu hendaklah ubatan bukan kata, jangan kata Allah Ta'ala tak turunkan ubat. Tapi manusia suka berubat sesuatu bukan dari jaminan Allah, bukan daripada jaminan Rasul. Ya, so kadang-kadang ustazah tak tahu pun, kadang-kadang tengoklah baru ni kan. Asal orang tu datang dengan ceria boleh ke supermarket sebelum masuk ke tempat tu. Tetapi bila dah masuk tempat tu habis rambut botak, badan dia makin lemah dan sebagainya. Manusia diberi akal berfikir. Jadi gunakanlah akal kalian untuk berfikir sebelum berlaku pada diri kita, ahli keluarga kita. Ya, jadi kita jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan. Ya, sebab kita sendiri di sini dah jelas tidak ada ubat yang boleh merawat. Maknanya sakit busung. Busung ni ada 3 jenis. Ya, di sistem perut, hati dan sebagainya berkaitan. Dan penyakit ini tidak ada lain melainkan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini yang Ustazah beritahu. Lepas tu pesakit sunnah, Ustazah ada ajar you all. Tolong buat. Bila kata 3 hari, Ustazah dah bagi tahu cara-cara dia. Orang penyakit 3 serangkai, tolong buat. Berak ke, you all kencing ke, apa berlaku tindak balas, jangan panik. Sebab itu lebih baik daripada you all tebuk. You all tebuk, dialisis. Kerana dialisis tu berapa orang kaya pun boleh jadi miskin. Orang kaya pun boleh menjadi miskin. Ya. Jadi Islam ada caranya. Perubatan sunnah ada caranya. Jadi ini yang Ustazah nak ingatkan. Ya. Sebab itulah mereka buat ini gagal. Sebab apa, dalam ini pun sudah ada jaminan Allah. Kalau kita langgar apa cara kaedah yang diajar dalam ni, maka tidak ada ubat lagi melainkan dengan kaedah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ya, banyak lagi khasiat-khasiat dan kebaikan. Ya, jadi di sini pun jadi Ustazah nak sebagai penutup kepada semuanya, Ustazah nak ingatkan nasihat-nasihat yang Ustazah nak kongsikan kepada semuanya sebagai penutup Ustazah. Ya, sesiapa pun yang sedang menderita demam atau sakit kepala. Jadi orang yang demam atau sakit kepala, nasihat Ustazah harus dihindari. Susu harus dihindari. Ya, hindari susu ke siapa yang ada penyakit demam ataupun sakit kepala. Ya, jadi ini pertama kali you all dengar kan? Sebab tu kita belajar nanti insya-Allah kenapa dan mengapa, insya-Allah kalau Allah izinkan untuk Ustazah sampaikan, pasti Ustazah akan sampaikan dengan keizinan Allah Ta'ala. Jadi kenapa, bisa dijawab kenapa susu tidak boleh diminum ketika sedang menderita demam atau sakit kepala. Jadi kenapa? Kecuali kalau susu ibu tu, itu jangan dicampur adukkan. Tapi ini susu yang di mana susu yang manusia, susu haiwan dan sebagainya. Jadi pesakit-pesakit sunnah, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan keberkatan. Mudah-mudahan anda semua diberi kekuatan oleh Allah untuk teruskan makan cara kaedah makan Sayyidina Mekah dan sebagainya, sapu air warid, makan cara kaedah makan Sayyidina Mekah dan sebagainya, sapu air warid, makan air warid. Allah akan menjaga anda semua, semoga pertahanan berubat cara sunnah Rasul sallam. Allah akan menjaga kalian. Bila racun tu keluar dan sebagainya, bertambah bersyukurlah kepada Allah yang memberi kepada kalian sesuatu. Manusia kalau tak boleh nak berak, manusia sengsara sangat. Manusia kalau susah nak kencing, terseksa sangat. Tapi salah satu rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara, itu yang saya nak beritahu, ialah cara dengan hendaklah kalian semua kembalilah pertahankan berubatlah cara sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Ustazah tidak menjawab, tetapi atas keyakinan niat anda nak kembali berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Tak maulah jadi orang yang ditipu oleh mana-mana pihak. Minda kita tidak mahu dirosakkan oleh sesiapa pun, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan, keberkatan pada Ustazah, pada anda semua, dan minta maaf daripada Ustazah. Sebarkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada paling kurang 10 orang.
dan juga sampaikanlah dan jawablah salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana dengan salam itu menyebabkan syaitan akan menangis. Tapi jangan lupa dengan sedekah itu, sedekah menyebabkan syaitan itu sendiri akan menjadi rasa syaitan tu akan juga tapi ingat saya kata syaitan tu bila kita bersedekah, syaitan tidak suka kepada orang yang bersedekah. Bersedekahlah kucing-kucing di luar sana dengan seekor ikan. Mudah-mudahan Allah jauhi daripada musibah, cepatkan penyembuhan dan juga ingatlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik tempat kamu bertawakal, dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah apa daripada Allah dan juga Rasul pasti memberi kebaikan dan terus kebaikan. InsyaAllah jangan risau, Allah akan bersama-sama dengan orang yang bertawakal kepada Allah dan juga Rasul. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kurang satu punya singkai.